Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kuliah falsafah dan isu semasa. Baiklah, hari ini kita telah pun memasuki kepada bab yang ke-6, yang mana bab ini akan bercakap tentang epistemologi. Jadi, pertama sekali saya nak bagi tahu anda semua bahawa anda perlulah bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan yang akan berlaku di masa-masa hadapan kerana masalah ataupun isu yang kita hadapi sekarang ini. Jadi, banyakkan bersabar dan teruskan berjuang di dalam kehidupan anda. Okey? Jadi, kita akan masuk kepada yang pertama, slide kita yang pertama, iaitu pengenalan apakah itu ilmu epistemologi. Epistemologi adalah cabang falsafah yang mengkaji tentang teori-teori ilmu. Bermaksud dia bertanya tentang apakah itu ilmu? Apakah jenis-jenis ilmu? Apakah had ataupun batasan ilmu? Dan ia merupakan salah satu konsep yang dipersetujui oleh ahli-ahli falsafah. Konsep Justified True Belief, singkatannya adalah JTB. Kepercayaan berasaskan mengenai sesuatu yang benar. Okey? Itu sedikit pengenalan tentang epistemologi. Kita teruskan kepada definisi epistemologi. Okay? Perkataan epistemologi berasal daripada perkataan Inggris. Epistemologi adalah sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu, theory of knowledge. Theoretical study of knowledge ialah satu kajian teoritis tentang ilmu. Apakah sifat ilmu itu? Dan apakah syarat-syarat yang boleh menjadikan sesuatu itu sebagai ilmu? Khususnya ilmu yang sahih, yang boleh diterima sebagai ilmu, yang mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi, yang menjadikannya sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas. Dan apakah batasan-batasan sesuatu ilmu itu? Seperti yang dikaji oleh Immanuel Kant, sebagai misalnya tentang apa yang kita boleh ketahui dan apa yang kita tidak boleh ketahui. Okey, secara umumnya epistemologi ini dia katakan apa dia? Sebagai salah satu teori ataupun kajian tentang ilmu. Okey, kita ambil satu ilmu. Ilmu apa yang ada? Contohlah kita ambil ilmu geografi. Apakah sifat ilmu geografi itu? Dan apakah syarat-syarat yang melayakkan ilmu geografi itu dipelajari sebagai satu ilmu? Adakah ilmu geografi itu sahih? Okey, dalam ilmu geografi kita mempelajari tentang awan. Apakah sifat-sifat yang terdapat dalam kajian ilmu awan itu sendiri? Adakah dia sesuatu yang sahih? Adakah dia mempunyai syarat-syarat yang tertentu yang perlu dipelajari? Dan semua, dan adakah benda itu berasas? Dan di manakah batasan kajian kita untuk satu-satu ilmu itu? Itu adalah secara ringkas tentang epistemologi. Maka ini semua berkisar di atas persoalan falsafah tentang sifat ilmu itu sendiri dan percubaan-percubaan ahli-ahli epistemologi untuk memberikan jawapan-jawapan supaya lebih jelas lagi apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu dan apakah syarat yang perlu dipenuhi supaya sesuatu itu boleh diterima sebagai ilmu yang sahih. Okey. Persoalannya, ilmu-ilmu apa pula yang dalam dunia kita ni yang tidak boleh diterima sebagai satu ilmu? Ada banyak. Okey. Contoh apa? Yang paling dekat, ilmu mencuri. Ilmu itu, mencuri itu juga satu ilmu. Tapi adakah dia ilmu yang patut dipelajari ataupun tidak? Dia boleh dipelajari dan tidak boleh diamalkan. Itu salah satu contoh lah. Ada banyak lagi contoh lain dan anda boleh tengok dan baca sendiri daripada sumber-sumber yang ada. Okey, kita teruskan. 3 syarat ataupun elemen knowledge as justified true belief. Okey.
Apa 3 syarat tersebut? Pertama sekali, kepercayaan. Okey. Kedua, kepercayaan mestilah benar. Ketiga, syarat kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Mari kita pergi kepada yang pertama, iaitu kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percayai bahawa sebagai ilmu itu, misalnya kalau kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu sebagai ilmu, maka kita mesti mempunyai kepercayaan terhadapnya. Kita mempercayai, misalnya kita ada ilmu fizik, ada teori atom, maka kita mesti mempercayai akan teori atom itu. Itu adalah syarat. Itu adalah satu syarat dan satu kondisi yang membawa kepada kepercayaan. Okey. Bagaimana kita nak buat satu kajian kalau kita tidak mempercayainya? Okey, daripada kenyataan ini, ia menyatakan kepercayaan itu kita mesti meletakkan kepercayaan kita kepada satu-satu ilmu itu untuk mewujudkan yang satu dipanggil syarat ataupun kondisi untuk sesuatu perkara itu benar. Okey. Kedua, kepercayaan mestilah benar. Apa yang kita percayakan itu mestilah benar. Misalnya, kalau kita percaya akan teori atom itu, maka teori atom itu akan mengatakan bahawa benda-benda bersifat jasad ataupun material terdiri daripada atom-atom yang kecil, zarah-zarah yang kecil, yang dipanggil atom yang bergerak. Kita mesti mempercayai dan kepercayaan kita itu mestilah benar. Okey? Maksudnya, apa yang kita percayai itu memang ada dan memang wujud. Dia bukan kita percaya semata-mata kerana mungkin fiction, mungkin sesuatu andaian, mungkin suatu hanya jangkauan ataupun andaian kita. Ada tidak boleh begitu. Dia mesti benar-benar wujud. Kita teruskan ya. Kalau tidak benar kepercayaan kita itu, maka tidak mungkin ia diterima sebagai ilmu. Okey. Dia suruh kita bayangkan kita menerima sesuatu itu yang palsu sebagai ilmu. Maka apakah martabat ilmu jika ia menerima kepalsuan sebagai ilmu? Jadi sudah tentulah kita tidak boleh menerima kepalsuan sebagai menjadikan sesuatu itu ilmu. Maka kerana itulah kita perlukan syarat yang mengatakan bahawa kebenaran mesti ada bagi sesuatu itu untuk diterima sebagai ilmu. Jadi kepercayaan itu mestilah benar. Kalau tak benar, maka ia bukanlah salah satu daripada ilmu. Tetapi ini tidak mencukupi kerana hanya dengan mengatakan bahawa ilmu itu terdiri daripada kepercayaan yang benar, ini belum lagi menjadikannya ilmu. Kenapa? Kerana mungkin kita mempunyai kepercayaan tentang sesuatu dan secara kebetulan kepercayaan kita itu benar. Tetapi kita tidak mahu mengatakan bahawa dengan itu kita mempunyai ilmu. Contohnya apa? Contohnya yang mudah, di dalam peperiksaan ada satu jenis peperiksaan yang diberi nama peperiksaan objektif ataupun MCQ, multiple choice question. Jadi di situ ada soalan dan kemudian ada pilihan yang diberikan sebagai jawapan. Pilihan seperti A, B, C dan D. Dan kita diminta untuk memilih jawapan yang benar. Ada 4 kemungkinan di situ dan dari segi kebarangkalian ada kebarangkalian 0.25 iaitu 25% bagi kita mendapatkan jawapan yang benar secara tekaan by guess work. Dan katakanlah seseorang itu memilih jawapan C dan secara kebetulan pula jawapan yang sebenar adalah C. Jadi, dia mempunyai kepercayaan yang benar, iaitu dia percaya C adalah jawapan yang betul. Dan didapati bahawa memang betul jawapannya adalah C. Tetapi bolehkah kita menganggap bahawa dia seorang yang berilmu ataupun mengetahui, mempunyai ilmu tentang apa yang disoalkan itu? Jawapannya adalah tidak.
Mengapa? Kerana dia mendapat jawapan yang betul dengan cara meneka dan dia tidak mengetahui pun tentang ilmu tersebut. Jadi, di sini kita perlu memasukkan satu syarat, yaitu syarat kepercayaan kita itu mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Contohnya, kalau dia pilih C, mengapa dia pilih C? Adakah kerana dia memang memahami soalan tersebut, memahami jawapan bagi soalan tersebut, ataupun dia hanya teka-teka saja? Jadi dia kena justify, okey? Itu akan dikatakan, itu yang dikatakan tadi sebagai justify true belief, yaitu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Jadi, kepercayaan kita itu bukan kepercayaan buta, tetapi mempunyai asas dan justifikasi, dan ia adalah benar. Barulah lengkap konsep ilmu itu dengan memasukkan ketiga-tiga elemen tadi. Kadangkala dikatakan bahawa ketiga-tiga itu menjadikannya apa yang dikatakan sebagai necessary and sufficient conditions. Bermaksud syarat, setiap syarat itu mesti ada. Ini menjadikan ia necessary. Maknanya, kalau digugurkan mana-mana satu syarat, maka ia bukan ilmu, yaitu ia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat yang dianggap mesti ada, yaitu necessary. Kemudian, ada yang mengatakan bahawa tiga syarat ini sudah cukup mencukupi untuk kita menerima sesuatu itu sebagai ilmu, yaitu selain daripada necessary, ia juga sufficient. Maksudnya, apa yang kita maksudkan bila kita kata sufficient ataupun memadai, ialah tiga syarat itu sudah memadai. Bermaksud bahawa kita tidak perlukan syarat keempat sebagai tambahan. Sudah cukuplah jika kita mengemukakan tiga syarat itu yang terdiri daripada kepercayaan, kedua, kebenaran, dan ketiga, berasas ataupun justifikasi. Jadi, ahli-ahli falsafah telah seolah-olah mempunyai satu persetujuan ataupun konsensus tentang konsep ilmu seperti ini, iaitu knowledge as justified through belief. Aliran utama dalam teori epistemologi, kita melihat kepada alirannya pula bagaimana. Terdapat dua aliran utama dalam teori epistemologi, yaitu aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Teori ataupun fahaman empirisme ataupun empiricism mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi melalui penggunaan deria yang 5 ataupun panca indera seseorang manusia. Kita ada deria penglihatan yang melalui mata kita melihat, dan kita mempunyai deria pendengaran iaitu telinga, dan melaluinya kita mendengar, dan kita mempunyai deria rasa dan melaluinya kita merasakan keenakan makanan. Contohnya ya, deria sentuhan di mana kita mengetahui sama ada sesuatu itu pepejal ataupun benda yang lembut atau keras melalui sentuhan tangan kita. Jadi ini semua adalah saluran-saluran yang memberikan kita sensation ataupun sensasi. Misalnya, sensasi melihat ataupun mendengar melalui panca indera kita itu. Dan bagi golongan empirisis, inilah yang merupakan sumber ilmu yang sahih. Bukan yang lain-lain, tetapi deria kita yang 5. Dan pengesahan sesuatu ilmu juga ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman yang kita perolehi daripada deria kita. Misalnya, kalau ditanya kepada kita, mana awak tahu bahawa sekarang ini sedang turun hujan di luar sana, sedangkan masa itu kita berada di bilik.
Jadi, untuk mengetahui sama ada kenyataan itu benar, kita pergi keluar dan melihat melalui tingkap dan lihat sama ada hujan sedang turun. Jadi, kalau melalui penglihatan kita nampak hujan turun mencurah-curah, maka sudah tentulah kenyataan yang mengatakan bahawa hari ini hujan sedang turun adalah benar. Pengesahan ilmu ini juga adalah melalui panca indera atau penglihatan kita yang menggunakan mata itu. Ia merupakan sejenis panca indera. Jadi di situ kita lihat bahawa golongan empirisis menekankan akan peranan panca indera di dalam penjanaan atau penghasilan ilmu dan juga di dalam proses pengesanan ilmu atau kepercayaan itu. Antara ahli-ahli empirisis yang masyhur di abad ke-18 dulu di Britain ialah ahli-ahli falsafah seperti John Locke dan David Hume. Rata-rata mereka menganggap bahawa manusia ini pada masa kelahirannya, masa manusia itu adalah seorang bayi lagi, mereka lahir ke dunia ini tanpa apa-apa ilmu pengetahuan. Dan dengan itu mereka menganggap bahawa keadaan seorang bayi yang baru lahir itu seperti papan tulis yang kosong, yang tidak mengandungi apa-apa catatan lagi. Dan hanya melalui pendedahan kepada alam luaran yang ditanggapi oleh panca inderanya yang 5 itu, maka timbullah ilmu pengetahuan di dalam insan itu terhadap keadaan di sekelilingnya. Ia mula mengenali dunia kerana adanya masukan daripada luar kepada panca inderanya atau organ-organ yang mendirikan dirianya itu. Itulah penjelasan mereka bagaimana ilmu itu wujud di dalam seseorang itu. Mereka begitu menekankan akan peranan panca indera dalam menghasilkan ilmu. Inilah fahaman empirisis. Rasionalisme, fahaman yang kedua, adalah suatu fahaman mengenai teori ilmu yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih itu diperolehi bukan dengan penggunaan deria yang 5, bukan daripada aplikasi penggunaan deria yang 5 itu, tetapi sebaliknya ia terbit daripada penggunaan akal yang rasional. Okey, sifat akaliah di dalam penjanaan teori ilmu inilah yang menjadi asas dan tonggak bagi fahaman rasionalisme. Berbeza dari empirisisme yang mengatakan bahawa ilmu itu terbit daripada deria kita yang 5 atau penggunaan deria kita yang 5, teori rasionalisme pula menyangkal pandangan ini dengan mengatakan bahawa deria kita boleh menipu kita. Misalnya, kita melihat sesuatu itu, tetapi sesuatu yang kita lihat itu berbeza daripada realiti yang sebenarnya. Contohnya, apa dia? Kita melihat sudu yang dimasukkan ke dalam segelas air yang berisi air, dan kelihatan seolah-olah sudu itu bengkok di dalam gelas yang berisi air itu. Sedangkan hakikatnya sudu itu tidak bengkok, cuma kelihatan bengkok. Jadi bagi pihak rasionalis, mereka mengatakan ini menunjukkan bahawa deria kita tidak semestinya memberikan gambaran yang sebenar tentang apa yang terdapat di dalam alam ini. Keadaan ini bagi mereka boleh dielakkan atau diperbetulkan dengan penggunaan akal yang rasional. Akal yang rasional lah yang boleh memberikan kita ilmu dan kebenaran yang sejati. Penekanan mereka ini menunjukkan bahawa mereka mementingkan akal yang rasional di dalam penghasilan dan juga pengesahan ilmu itu. Umpamanya, kita mengkritik dengan cara rasional akan kesilapan suatu teori dan dengan itu membolehkan kita mengemukakan suatu teori yang betul dan tepat dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional. Jadi inilah yang
menjadi pegangan pada fahaman rasionalisme. Baiklah, kita teruskan kepada teori coherence, teori koresponden, dan teori pragmatik. Teori kebenaran koresponden ataupun teori kebenaran kesepadanan bermaksud kebenaran sesuatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan oleh sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau kenyataan itu adalah sepadan atau serupa dengan apa yang terdapat di luar sana, yaitu hakikat yang terdapat di dalam alam nyata itu. Sama ada hakikat itu adalah seperti mana yang digambarkan oleh pernyataan itu. Apa contohnya? Contohnya, apabila saya membuat satu pernyataan bahwa sekarang ini hujan sedang turun dengan lebatnya di luar bilik kuliah ini. Ayat ini dianggap benar sekiranya hakikatnya adalah sekarang ini hujan sedang turun di luar bilik kuliah ini. Tetapi sekiranya ayat yang mengatakan bahwa hujan sedang turun di luar sana tidak bersamaan dengan hakikat yang terdapat, yaitu tidak ada hujan yang turun di luar sana, maka ayat yang menyatakan bahwa sekarang ini hujan sedang turun di luar sana dianggap palsu. Jadi di sini kebenaran bergantung kepada sama ada yang dinyatakan oleh ayat atau pernyataan itu adalah serupa atau bersamaan dengan hakikat yang terdapat di luar sana, seperti yang digambarkan oleh ayat atau pernyataan itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan teori kebenaran koresponden. Kita teruskan kepada teori yang kedua, teori kebenaran coherence ataupun keselarasan. Ini merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu benar ataupun palsu. Berbeza daripada teori kebenaran koresponden, di mana kebenaran kepernyataan itu ditentukan dengan membandingkan apa yang dinyatakan oleh ayat itu dengan apakah hakikat yang terdapat di luar sana yang digambarkan oleh pernyataan itu. Jika ada kesamaan, maka ayat itu dianggap benar. Tetapi untuk teori coherence ini, ia berbeza sedikit kerana kebanyakan sesuatu pernyataan itu ditentukan bukan dengan membandingkan ayat atau pernyataan itu dengan hakikat yang terdapat di luar sana. Tetapi di sini apa yang dilakukan adalah dengan kita menghubung-kaitkan dan mencari hubungan di antara sesuatu ayat itu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya dan melihat sama ada terdapat konsistensi ataupun sebaliknya percanggahan di antara ayat-ayat tersebut. Sekiranya pernyataan ini adalah konsisten atau selari ataupun tidak ada percanggahan dengan ayat-ayat yang lain yang diterima sebagai benar, maka pernyataan atau ayat ini boleh diterima sebagai benar. Di sini kebenaran ini ditentukan bukannya dengan membandingkan ayat itu dengan hakikat yang terdapat, tetapi sebaliknya dengan membandingkan ayat itu dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya dan diterima sebagai benar. Contohnya apa? Contohnya pernyataan seperti John adalah pembunuh si mati. Ayat ini untuk menentukan sama ada ia benar atau palsu. Kriteria yang digunakan di sini adalah dengan membandingkan atau mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang ada hubungan dengannya. Contohnya, ayat atau pernyataan seperti cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan di dalam pembunuhan itu. Jadi, ayat ini dikatakan sudah diterima sebagai benar kerana bukti ada menunjukkan bahwa ada cap jari John terdapat pada senjata yang digunakan. Jadi kita lihat di sini bahwa kenyataan seperti John adalah pembunuh
dan kenyataan cap jarinya terdapat pada senjata yang digunakan untuk membunuh, itu tidak ada percanggahan. Karena jika John lah yang membunuh, maka sudah tentulah cap jarinya terdapat pada senjata yang digunakan. Jadi selaras atau konsisten di antara kedua-dua kenyataan tersebut. Satu lagi kenyataan yang berkenaan di sini yang berkaitan ialah kenyataan seperti kenyataan John adalah seorang yang terakhir dilihat keluar daripada tempat kejadian oleh saksi-saksi yang boleh dipercayai. Jadi, jika benar bahwa John adalah orang yang terakhir yang dilihat keluar daripada premis tersebut, maka sudah tentulah kenyataan seperti ini adalah konsisten dan tidak bercanggah dengan ayat yang mengatakan bahwa John adalah pembunuh. Jadi, dengan ini adanya konsistensi di antara ayat-ayat tersebut, maka kenyataan bahwa John adalah pembunuh si mati boleh diterima sebagai benar. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan teori kebenaran coherence. Gabungan di antara ayat kepada satu ayat yang lain. Kita teruskan kepada teori yang seterusnya, yaitu teori kebenaran pragmatik. Apa yang penting dalam teori ini ialah sama ada sesuatu tindakan yang kita lakukan itu yang berasas kepada konsep-konsep yang digunakan seperti konsep-konsep di dalam ilmu sains misalnya, dapat menghasilkan sesuatu yang praktikal atau yang nyata dan mempunyai kegunaan dan sebagainya. Maksudnya, tindakan yang membawa kepada tindakan yang berkesan. Contohnya, di dalam teori sains seperti teori atom, untuk mengetahui sesuatu kenyataan yang berhubung dengan teori atom ini adalah benar atau tidak, maka kita lakukan eksperimen, contohnya berasaskan kepada teori tersebut. Jika eksperimen itu menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu keputusan yang dihasilkan oleh eksperimen itu menunjukkan apa yang diramalkan oleh teori itu misalnya adalah benar, yaitu kita dapat keputusan eksperimen yang mengesahkannya, maka teori atom itu diterima sebagai benar. Kebenaran itu adalah karena ia dapat menghasilkan sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang diramalkan oleh teori itu. Ataupun sekiranya konsep-konsep teori atom itu dapat menghasilkan teknologi yang baru yang hanya boleh dihasilkan dengan penggunaan teori atom itu. Jadi, teknologi baru ini adalah sesuatu yang praktikal dan ia terhasil atas tindakan kita yang menggunakan konsep atom itu untuk menghasilkan sesuatu teknologi. Misalnya, teknologi bom atom berasaskan kepada teori atom. Jadi, di sini kebenaran teori itu mungkin tidak boleh ditentukan atau disahkan secara langsung dengan membandingkannya dengan realiti, karena realitinya adalah bersifat mikroskopik, yaitu tidak kelihatan oleh deria kita. Jadi, bagaimana untuk menentukannya? Menentukannya dengan cara sama ada kesan praktikal teori itu adalah seperti yang diramalkan oleh teori, sama juga seperti contoh yang lain yang mungkin lebih mudah yang bukan dalam konteks sains dan teknologi, seperti konsep atau fahaman kita mengenai angin. Apakah yang dimaksudkan dengan angin? Jadi, jika kita terima konsep angin, maka ia akan membawa kepada suatu jangkaan, yaitu kesan-kesan angin. Misalnya, pokok akan tumbang jika angin kuat, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada kesan yang nyata hasil daripada penerimaan kita terhadap konsep angin tadi. Dengan itu,
maka kita boleh mengesahkan bahawa wujud angin itu kerana kepercayaan kita akan kewujudan angin itu terbukti dengan nyatanya, dengan adanya fenomena seperti tumbangnya pokok yang ditiup oleh angin ataupun kesan-kesan lain seperti orang boleh ditolak dengan adanya angin yang kuat dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pragmatik, iaitu kesan terhadap sesuatu yang nyata dan praktikal. Kita teruskan kepada kaitan teori epistemologi dan penjanaan ilmu. Teori-teori epistemologi mempengaruhi proses penjanaan ilmu, khususnya ilmu-ilmu seperti ilmu sains tabi'i ataupun natural science dan juga ilmu sains sosial. Teori epistemologi mempunyai kaitan dengan penjanaan ilmu seperti ilmu sains tabi'i, iaitu natural science seperti fizik, kimia dan biologi. Ilmu-ilmu tersebut mengandungi dua sifat epistemologi yang utama, iaitu ia bersifat rasionalis dan juga bersifat empiris. Jadi, di sini wujud kaitan antara teori epistemologi, iaitu fahaman rasionalisme dan fahaman empirisisme, dengan ilmu sains tabi'i yang mengandungi ciri-ciri tersebut. Contohnya, apabila kita menjalankan eksperimen di dalam kajian sains, kita dapati bahawa ini adalah satu bentuk pemikiran empiris di mana pembuktian melalui penggunaan deria kita, iaitu deria penglihatan dan sebagainya, digunakan di dalam proses pencerapan untuk mendapatkan data bagi menyokong suatu teori saintifik itu. Jadi, penggunaan deria di dalam pengutipan data dan membuat cerapan dan sebagainya ini adalah contoh penggunaan kaedah empirical di dalam sains yang didasari oleh teori epistemologi yang beraliran empirisis. Kalau kita lihat sifat-sifat ilmu yang terdapat di dalam ilmu sains, yaitu penggunaan kaedah kuantitatif dan kaedah matematik, kita lihat bahawa matematik itu adalah suatu ilmu yang dihasilkan melalui pemikiran yang rasional. Dan ini merupakan sesuatu yang bersifat rasionalis, yaitu pengaruh epistemologi rasionalisme di dalam menghasilkan ilmu sains yang menggunakan ilmu matematik itu. Ilmu matematik adalah contoh ilmu yang dihasilkan melalui penggunaan kaedah rasionalis itu, yaitu berfikir secara logik, rasional tanpa melibatkan penggunaan deria dan penghasilan ilmu matematik. Kita lihat juga di dalam ilmu sains, banyak penggunaan ilmu matematik yang dikaitkan dengan pendekatan rasionalisme. Jadi, itulah hubungan di antara epistemologi dan beberapa aliran yang terdapat di dalam pemikiran. Kita teruskan kepada kaitan di antara revolusi sains yang berlaku di abad ke-17 dengan aliran-aliran utama di dalam teori epistemologi. Walaupun topik kita adalah mengenai fahaman falsafah dalam bentuk epistemologi, namun demikian ia ada kaitan dengan satu fenomena sejarah yang berlaku pada abad ke-17 yang diberi nama revolusi sains, yang telah membawa kepada satu perubahan yang radikal dan penting di dalam perkembangan sains, di mana pengaruhnya hingga hari ini dapat dilihat dan terkesan. Kalau kita bandingkan sains di abad ke-17 dengan sains sebelumnya, maka kita dapat melihat bahawa sebelum abad ke-17, sains itu tidak bersifat eksperimental, tetapi teori-teori di dalam sains telah dibuktikan kebenarannya atau tidak dapat pengesahan melalui kajian-kajian eksperimen. Jadi, ini adalah perubahan yang baru apabila kaedah eksperimen itu diserap di dalam penjanaan ilmu sains di abad ke-17. Kalau kita lihat dari sudut epistemologi, ini bermaksud bahawa sebelum abad ke-17, kaedah eksperimen itu tidak digunakan di dalam penghasilan ilmu sains, kerana sesuatu teori itu diterima hanya atas dasar penghujahan logikal dan
rasional yang dikemukakan oleh ahli-ahli sains pada masa itu. Jadi, kalau kita lihat sains misalnya di zaman Greek tidak bersifat eksperimental, tetapi cuma bersifat theoretical dan spekulatif. Ahli-ahli falsafah seperti Plato, Aristotle mempunyai fahaman-fahaman mereka yang berbeza tentang apakah sifat alam tabii ini yang sebenarnya. Namun demikian, teori-teori mereka walaupun berbeza, tetapi mempunyai penyokong-penyokongnya yang tersendiri dan tidak ada satu teori yang diterima oleh semua pihak. Jadi, di sini, mengapa keadaan ini wujud adalah karena teori atau fahaman epistemologi yang digunakan adalah berdasarkan kepada pendekatan atau kaedah rasionalisme, yaitu penghujahan secara intelektual dan rasional. Itu menjadi asas kepada penerimaan sesuatu teori. Sebaliknya, di abad ke-17 terdapat perubahan transformasi di dalam penghasilan ilmu sains, yaitu terdapat kriteria yang kedua yang digunakan, yaitu kaedah eksperimen, dan ini melambangkan atau mencirikan apa yang kita terima tadi sebagai fahaman empiris di dalam epistemologi. Jadi, ini bermaksud bahwa di abad ke-17, sains itu berubah daripada satu ilmu yang dihasilkan melalui pendekatan rasionalisme semata-mata atau pendekatan rasionalis kepada suatu ilmu yang mengandungi kedua-dua aliran epistemologi, yaitu yang bersifat rasional dan juga empirisis. Bermakna di sini bahawa suatu ilmu yang begitu dipercayai dan begitu kukuh kedudukannya, yaitu ilmu sains, yang sekarang ini bukan sahaja didasari oleh satu aliran yaitu rasionalis, tetapi juga bergabung dengan aliran kedua yaitu empirisis. Dengan adanya penggabungan kaedah rasionalis dan empirisis di dalam penghasilan ilmu, maka kita dapat melihat akan hasilnya di dalam bentuk sains ilmu sains tabii yang diterima umum dan dilihat akan impak dan hasilnya. Contohnya, ilmu-ilmu yang diterima membuahkan hasil seterusnya di dalam bentuk teknologi moden. Dengan itu, maka fahaman epistemologi yang merupakan sintesis di antara rasionalis dan empirisis mendapat perhatian yang lebih di dalam sejarah epistemologi itu sendiri. Contoh yang paling mudah kalau kita dapat kaitkan di dalam kehidupan kita, lihatlah di sekeliling Anda, lihatlah di tangan Anda, telepon yang wujud, laptop yang wujud, teknologi-teknologi moden yang wujud. Ini adalah hasil daripada penggabungan di antara rasionalis dan empirisis di dalam kaedah sains itu sendiri. Sekian saja untuk kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.